Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih lagi dalam proses cubaan sebelum kita live secara official sebentar lagi. Okey, saya menjemput anda untuk terus bersama dengan page IKM, Institut Koperasi Malaysia, bersama dengan saya pagi ini untuk sesi live tentang tajuk Business Online Content Marketing. Selamat datang saya ucapkan kepada semua yang hadir pada hari ini. Sekarang ni kita telah mendapat komen daripada seorang yang sedang bersama dengan kita. Alhamdulillah. Assalamualaikum, selamat pagi semua. Okay, kita masih dalam proses untuk setting. Alhamdulillah. Alright, insyaAllah pagi ini saya akan bersama dengan page Institut Koperasi Malaysia yang dibawah oleh Institut Koperasi Malaysia di bawah agensi Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi. Alhamdulillah dapat bersama-sama hari ini insyaAllah. Okay, kita akan mulakan sebentar saja lagi. So anda dipersilakan untuk nak share video ini kepada rakan-rakan anda, terutamanya kepada ahli-ahli koperasi, usahawan-usahawan, terutama yang ingin menjalankan perniagaan secara online insyaAllah. Okay. So insyaAllah kita masih lagi menantikan rakan-rakan kita yang datang. Okay, selamat pagi semua yang telah bersama dengan page IKM ataupun Institut Koperasi Malaysia yang setia menanti untuk sesi kita pagi-pagi ini. Alhamdulillah insyaAllah. Right. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alright, terima kasih diucapkan kepada page Institut Koperasi Malaysia yang memberi peluang kepada saya untuk berkongsi dengan tuan-puan tentang macam mana cara untuk kita nak menjalankan perniagaan dalam perniagaan online. Okay? So apa yang kita akan bawa hari ini ataupun apa yang kita akan bincangkan hari ini adalah tentang bisnes online iaitu content marketing. Apa sebenarnya yang kita nak isikan dalam content marketing? Okay? So saya mengalurkan kedatangan anda semua ke dalam page IKM pada hari ini dan anda digalakkan untuk watch party, share dan like page IKM dan seterusnya mendapatkan ilmu-ilmu yang sangat berguna untuk anda serta koperasi anda insyaAllah. Alright, so sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada anda yang sudi hadir bersama saya pada hari ini, yang sudi bersama-sama saya. Alright, insyaAllah saya akan berikan sedikit penerangan tentang macam mana untuk nak menjalankan perniagaan secara online. Okay, ini adalah sedikit daripada pengalaman saya menjalankan perniagaan bersama sahabat-sahabat, bersama dengan kawan-kawan yang pernah datang kepada saya dan sebagainya. Right. So, selamat datang saya ucapkan kepada rakan-rakan yang baru saja masuk ke dalam page ini dan terima kasih semua saya ucapkan berikan sokongan yang terbaik terutamanya kepada Institut Koperasi Malaysia insyaAllah. Okay, so pada sesi pagi tentang macam mana cara untuk nak bercerita, menyampaikan cerita kepada orang di luar sana tentang macam mana bestnya menggunakan perniagaan online. Okay, sedikit sebanyak tentang saya tuan-puan, saya bukan seorang sifu, saya bukan seorang cikgu apa dan sebagainya, tidak. Okay, saya adalah seorang usahawan yang asalnya tuan-puan seorang usahawan offline. Okey, apa maksud usahawan offline tuan-puan? Usahawan offline maksudnya adalah saya menjalankan perniagaan tanpa menggunakan medium online. Okey, kalau kita feedback, kalau kita flashback, feedback pula. Kalau kita flashback pada 10 tahun yang lepas masa saya masih lagi belajar. Okey, saya mulakan perniagaan masa saya sedang belajar tuan-puan. Okey, masa tu masih lagi seorang student dan masa tu tuan-puan saya hanya menggunakan medium pemasaran menggunakan flyers semata-mata. Okey, dan saya percaya ramai di antara anda semua dekat luar sana yang tahu ataupun yang masih lagi menjalankan perniagaan menggunakan flyers, right? Kenapa? Sebab masa tu saya tidak lagi mengambil ambil tahu sedikit tentang dunia teknologi dan masa tu masih lagi pakai Nokia 3310, Nokia 3310 ataupun 3310 Kupang. Masa tu masih tengah belajar, right? Yang saya ingat lagi dia punya ringtone, itu ringtone je lah. Right, so apa yang saya nak ceritakan dekat sini ialah masa tu saya menggunakan flyers 100% tuan-puan.
Dan apa yang saya buat, saya pantang nampak benda yang bergerak-gerak. Okay. Sebab bagi saya, benda yang bergerak itu adalah semua sumber pendapatan saya. Right. Cuma pokok dan kucing saya tak bagilah. Okay. Yang mempunyai duit. Okay. So apa yang saya buat tuan-puan, saya bagi. Saya buat benda tu selama 7 tahun tuan-puan. Okay. Kenapa? Saya percaya dengan medium pemasaran kerana itulah yang akan memberikan income kepada saya. Cuma tuan-puan, okay, sebelum saya pergi dengan lebih jauh, saya ingin membawakan satu pesanan kepada anda semua, skeptikal, okay, pemikiran orang di luar sana tentang pemasaran ataupun kos pemasaran. Okay. Ramai di luar sana yang menganggap ataupun yang menganggarkan di mana jika kita membuat perniagaan secara online, okay, jika kita buat perniagaan secara online, kita tak perlu keluarkan modal. So sebenarnya tidak tuan-puan. Okay, kerana apa? Masa saya buat offline dulu tuan-puan. Okay, ini sedikit pengalaman saya lah. Masa saya buat offline dahulu, saya tabur flyers. Untuk print flyers sahaja, saya perlu keluarkan modal. Okay, untuk 1,000 keping flyers, saya kena keluarkan lebih kurang 30 ke 50 ringgit. Untuk print saja. Belum lagi kita ambil flyers kita bagi dekat orang. Okay? Itu belum lagi kita minta bantuan agensi-agensi pengedaran ataupun distribution untuk nak taburkan flyers-flyers kita. Alright? Kalau untuk print saja dah kena pakai modal. So apatah lagi dengan keupayaan ataupun dengan menggunakan online. Okay? Mungkin ada orang kat luar sana, okay, kita belajar tentang, aku belajar tentang zero cost marketing. Ya betul tuan-puan, ada cara dia. So saya tak nafikan, memang ada. So tuan-tuan bebas untuk menggunakan apa sahaja, cuma jangan skeptikal tentang nak mengeluarkan kos pengiklanan. Okay? Kerana kos pengiklanan ni sangat penting, ataupun kos pengiklanan ni adalah satu perkara yang sangat menjadi skeptikal di dalam pemikiran orang lain. Okay? So kita bila kita menginjak kepada dunia online, tuan-tuan, okay? Sedikit sambungan daripada cerita tentang offline tadi. Bila saya tabur flyers tuan-puan, sehari 1,000 flyers, sehari 2,000 flyers, sampai saya tahap saya pernah menabur lebih kurang 100,000 keping flyers. Okay, dan apa yang saya dapat, bukan nak menakut anda, tapi ini adalah daripada pengalaman saya sendiri. Okay, respon daripada flyers. Okay, biasanya bila kita bercerita tentang flyers ni, kebanyakannya maksimum sehari 3 respon saja yang saya dapat. Okay. So 3 respon daripada 1,000 flyers yang saya keluarkan. Tapi bukanlah maknanya saya tidak bersyukur. Okay, ramai kalau dalam kelas tuan-tuan bila saya tanya okey ke tak okey, dan mereka jawab, ada yang kata okey, ada yang kata tak. Okay, yang kata okey tu memang menjaga hati saya lah. Okay, tapi yang kata tak okey tu, anda memang tak jaga hati saya. Alright, tak ada. Okay, sebenarnya apa yang berlaku tuan-puan, bila saya berkecimpung dengan dunia online, okay, dengan kos marketing yang saya dapat, yang saya keluarkan, okay, dengan kos marketing yang saya keluarkan lebih kurang dalam 1,000 ke 3,000 ringgit setiap bulan, tapi dengan online saya boleh reducekan sehingga 50% tuan-puan. Okay, daripada 50%, tapi respon yang saya dapat tuan-puan melebihi 1,000%. Okay, so jika anda bersama dengan saya pada pagi ini, berikan tepukan yang gemuruh untuk digital marketing, insyaAllah. Alright, so sesi kita pada pagi ini adalah berkaitan tentang konten, tapi apa yang saya nak beritahu dekat sini ialah jangan ataupun pesanan saya pada hari ini untuk sesi kita pada pagi ini, permulaan sesi kita pagi ini adalah jangan sesekali skeptikal tentang nak mengeluarkan kos marketing. So apa yang anda perlu buat sebelum kita pergi kepada kita punya tajuk hari ini, apa yang anda perlu buat adalah kira betul-betul anda punya kos marketing, kira betul-betul berapakah yang anda perlu gunakan untuk kos marketing, dan beri peruntukan untuk kos marketing. Okay, jangan sampai kita terlampau gairah untuk nak set up kita punya perniagaan sampai kita terlupa dengan kos marketing yang perlu kita keluarkan. Kerana jika tak ada marketing tuan-puan, okay, bisnes kita tak boleh pergi jauh. Kita tak boleh sampaikan mesej kita kepada orang ramai tuan-puan. Okay? So berbalik kepada tajuk kita pada hari ini. Right? Sebelum saya nak mengalurkan kedatangan semua rakan-rakan saya pada hari ini, sahabat-sahabat handai, rakan-rakan trainer, rakan-rakan IKM, rakan-rakan usahawan, rakan-rakan koperasi. Okay, selamat datang kepada live kita hari ini, iaitu Bicara Ilmu yang dianjurkan ataupun yang dipaut by Institut Koperasi Malaysia, yang saya yakin bakal memberikan manfaat kepada anda semua. Okay, so saya galakkan untuk anda like page ini dan kemudian sebarkan berita ini kepada rakan-rakan anda di luar sana, insyaAllah. Okay. Alright tuan-puan.
So sebelum kita nak pergi dengan lebih jauh tuan, tadi saya dah bercerita tentang pengalaman saya, okay, macam mana saya menjalankan perniagaan offline to online. Oh ya, saya ada menyediakan slide untuk tuan-tuan, anda boleh perhatikan di ruangan skrin anda, insyaAllah. Okay, semoga ini memberi manfaat, alright, kepada anda semua. Kita boleh saksikan slide yang seterusnya. Okay. Sebelum tuan-tuan, saya ingin memberi pesan kepada anda semua, alright. Di hujung sesi ini saya akan memberikan sedikit hadiah sebagai tanda penghargaan kepada anda semua di mana anda telah bersama dengan saya pada hari ini. So insyaAllah kita sama-sama kongsikan manfaat ini. Okay, terima kasih. Alright, so jika anda perhatikan di dekat di skrin anda, okay, the most powerful marketing is the word of mouth, tuan-tuan. Okay, saya ambil masa sedikit. Sekali lagi saya ulang, the word of mouth is the most powerful marketing in the world. Kenapa? Kerana dia memberi recommendation kepada orang lain untuk mendapatkan servis ataupun produk kita. Okay, tanpa ada recommendation, kemungkinan besar takkan ada orang yang akan membeli. Okay, sebab this is the most powerful marketing in the world. Anda kena perhatikan berapa ramai orang kat luar sana yang sanggup membeli dengan hanya recommendation daripada orang. Okay, dan inilah sebenarnya perjalanan saya daripada offline to online. Okay, yang saya nak bawakan kepada anda semua, macam mana caranya untuk kita nak menyampaikan recommendation ini melalui medium online. Okay, so sebenarnya sekali lagi saya nak ingatkan kepada anda semua, bisnes online ni hanya sekadar platform. Okay, tiada yang magic tentang bisnes online. Cuma kita hanya perlu pelajari sedikit demi sedikit tentang perkara-perkara yang berkaitan dengan dunia online, insyaAllah, supaya bila anda mahir, okay, teruskan menjalankan aktiviti pemasaran ini. Okay. Dan ingin saya ingatkan kepada anda semua, okay, bila saya dah bertukar kepada online daripada offline kepada online, ingin saya pesan kepada anda semua, the more high tech you use, the more high touch you need. Okay, so maksudnya kat sini adalah tolong jangan tinggalkan offline. Buat selari, tuan-puan. Kita pergi perjalanan perniagaan kita secara selari, online dan juga offline. Kita hybridkan perniagaan kita. Okay. Kerana apa, tuan-puan? Kerana kita tak tahu di mana rezeki kita, insyaAllah. Okay. Di mana dengan usaha yang kita buat, okay, insyaAllah, tuan-puan, mendapat result yang kita impikan. Okay. So seterusnya, tuan-puan, pada slide saya yang seterusnya, saya akan berceritakan tentang macam mana perjalanan untuk nak membina konten. Okay, apa sebenarnya konten ni, tuan-puan? Konten ni sebenarnya adalah satu jalan cerita yang boleh kita sampaikan pesanan, mesej kita kepada pelanggan-pelanggan ataupun bakal pembeli kita di luar sana. Okay. So, first kali, bila kita nak buat perjalanan perniagaan kita, kita jangan terlampau gairah, okay, untuk kita ambil gambar, kita share, and then kita letak dekat Facebook, kita harapkan ada orang terus membeli. Mungkin ada dan mungkin tiada, tak ada yang salah dengan itu. Cuma sekarang ni, ataupun bila anda bersama dengan saya pada hari ini, tuan-puan, cuma kita ubah sedikit cara. Okay, kita ubah cara kita dan kita untuk dapatkan result yang lebih dinamik, okay, di mana selama ni kita menjalankan hanya satu cara sahaja, tapi hari ni kita pergi dengan lebih advance lagi, insyaAllah. Okay, so jika anda perhatikan di skrin anda, okay, biasanya apabila anda menjalankan perniagaan secara online, okay, kebanyakannya mereka hanya terus buka satu page dan terus tanpa ada apa perancangan, okay, terus ambil gambar, terus post dekat Facebook. Okay, bukannya saya nak katakan benda itu salah, tidak. Cuma mungkin hari ini kita dah kena tukar approach kerana dunia teknologi sangat laju, tuan-puan. Dan seperti biasa kita perhatikan, dekat luar sana, tuan-puan, ramai orang suka mendengar tentang penceritaan. Okay. So dekat sinilah datangnya tentang ilmu tentang content marketing. Okay. So apa yang saya nak bawakan hari ini lah, ini apa yang saya sentiasa kongsikan kepada usahawan di luar sana. Iaitu macam mana cara untuk nak mulakan content marketing. Kerana apa, tuan-puan? Jika anda ada page, jika anda ada akaun di Facebook ataupun di media sosial lain, apa yang anda perlu buat hari ini adalah anda perlu menarik perhatian follower-follower anda. Okay, anda perlu menarik perhatian apa yang kita panggil sebagai loyal customer anda. Okay, jika kita hanya one off buat marketing, kita mungkin tidak mengambil berat. Okay, kita mungkin pelanggan kita mungkin akan perasan yang kita tak mengambil berat.
kepada mereka. So apa yang kita perlukan, kita hanya perlu memberi sedikit gambaran, sedikit pandangan, sedikit sharing kepada mereka supaya mereka akan dapat mesej kita dengan lebih mendalam lagi. Okay, so ini saya nak buatkan step-step untuk membina content marketing. Yang pertama anda boleh saksikan di skrin anda, iaitu teaser. Okay, apa itu teaser tuan-puan? Apa yang kita maksudkan dengan teaser? Okay, teaser ini adalah salah satu step yang terawal yang kita boleh gunakan di mana kita memberi bayangan, kita memberi hint, kita memberi introduction kepada pelanggan dekat luar sana tentang produk yang baru kita nak keluarkan. Okay, kita memberi hint, memberi pandangan, memberi intro, tapi tak semestinya kita buat, kita bagi secara direct. Tidak, okay, kita beri sedikit demi sedikit, kita just memberi pembayang saja. Kenapa tuan-puan? Kenapa kita perlu buat teaser? Kalau anda perhatikan, dekat player-player industri di luar sana, setiap kali mereka nak keluarkan produk yang baru, mereka akan menjalankan satu marketing campaign yang dipanggil teaser. Cuba anda bayangkan ataupun cuba anda perhatikan dekat slide yang seterusnya. Di sini saya tunjukkan beberapa contoh teaser yang berlaku di dunia ini. Kenapa orang start bermula dengan teaser? Kerana bila kita memberi bayangan tentang produk kita, kita boleh menarik perhatian pelanggan-pelanggan kita. Dalam masa yang sama, kita boleh membina kita punya kita boleh mendapat idea ataupun boleh mendapat pandangan tentang berapakah permintaan, berapa besar permintaan terhadap market size yang kita sediakan. Supaya itu yang pertama. Yang kedua, kenapa kita kena buat teaser? Supaya kita tak overproduce produk kita, tuan-puan. So ini adalah dua perkara yang sangat-sangat penting yang anda kena perhatikan, kerana bukan kita sewenang-wenangnya untuk kita nak buat teaser ataupun kita nak bagi bayangan pada produk kita, tapi yang paling penting sekali adalah kita nak menjaga capacity cash flow kita supaya kita tak terlebih overconfident. So bila anda perhatikan dekat slide ataupun anda perhatikan dekat skrin anda, terdapat dua jenis teaser dekat sini yang saya bawakan kepada anda. Yang pertama adalah gadget, yang kedua adalah otomotif ataupun kita panggil kereta lah. Kalau anda perhatikan kalau anda perhatikan di skrin anda, saya bawakan dua teaser. Yang pertama, anda boleh perhatikan satu gadget yang dia buat teaser pada awal keluaran supaya menarik perhatian pembeli dia untuk terus membeli. Dan yang kedua, teaser berkaitan dengan kereta. Kalau anda perhatikan contoh ini, kebanyakan bila anda buat teaser dekat luar sana, anda tak bagi secara menyeluruh. Anda hanya bagi sedikit bayangan sahaja supaya apa? Supaya pelanggan anda ternanti-nanti. Tertunggu-tunggu apa yang hendak dibawa kepada anda. Tapi jangan lupa, tuan-puan, bila anda buat teaser ini, pastikan selepas teaser anda wajib untuk buat launching. Jangan terlampau buat teaser dan tak buat launching. Anda boleh perhatikan seterusnya ataupun step yang seterusnya adalah launching. Kita kita keluarkan produk kita, kita announcekan produk kita. Kenapa, tuan-puan? Sebab bila kita dah buat teaser, kita dah bagi tahu dekat orang yang kita akan keluarkan produk yang kita nak tawarkan kepada orang ramai. Sampai satu tahap kita dah bersedia untuk nak menerima pembelian. Kita dah bersedia untuk nak menerima duit daripada pelanggan-pelanggan kita. Kita dah bersedia untuk menerima order daripada mereka yang mengatakan produk kita ni dah boleh kita deliver pada mereka. That's kita panggil launching. Tapi, tuan-puan, tak semestinya launching ni anda perlu buat secara besar-besaran. Anda tak semestinya anda kena pergi sewa hotel dan sebagainya. Anda tak perlu nak panggil artis untuk buat launching. Anda tak perlu panggil influencer untuk nak potong ribbon. Tak perlu, tuan-puan. Sekadar hanya anda dah bersedia untuk menjual, ataupun anda dah bersedia untuk menerima untuk memberikan produk anda kepada pelanggan anda, itu dah cukup dikira sebagai launching. Dan jangan sampai anda buat teaser tapi sampai anda tak buat launching langsung. Itu problem. Dan biasanya bila kita buat teaser ni dalam dalam waktu period ataupun kita panggil sebagai tempoh masa kita buat teaser ni, biasanya teaser kita akan buat dalam masa seminggu hingga sebulan, dan kita akan buat launching dan seterusnya. Kita buat launching sebab masa launching ni, kalau anda perhatikan slide yang seterusnya, tuan-puan,
Okey, waktu launching inilah masanya yang terbaik untuk anda nak buat promosi. Okey, dia ada kaitan dengan teaser dan juga launching. Kenapa kita kena buat teaser dulu? Okey, the most powerful teaser in the world, tuan-puan, adalah apabila produk anda dah sold out sebelum produk anda di launching. Okey. Sebelum tu saya nak minta maaf jika ada penggunaan bahasa saya bercampur-campur. InsyaAllah jika supaya boleh difahami insyaAllah. Okey. So anda perhatikan sekali lagi atau saya ulang sekali lagi, kenapa kita perlu buat teaser dan kenapa lepas teaser kita buat launching. Kenapa teaser itu penting? Kerana, okey, saya ulang lagi sekali, kerana the most powerful teaser in the world adalah apabila produk anda belum lagi launch tapi dah sold out. Okey, itu paling penting. Alright. So bila kita dah buat teaser dan kita launching, dan maksudnya bila kita launching macam saya beritahu tadi, kita dah bersedia untuk menerima pembelian daripada orang ramai. Dan inilah waktu yang terbaik untuk anda buat promosi. Dan bila anda buat promosi, satu yang saya suka ingatkan kepada anda semua, tolong jangan sesekali potong harga anda, insyaAllah. Tolong jangan sesekali. Dan biasanya kita buat promosi ini dalam masa 1 bulan. Kita nak kena pastikan kita sold out produk kita dalam masa sebulan. Alright, kerana apa? Kerana saya tak pernah lagi jumpa seorang usahawan sekalipun yang keluarkan satu produk ataupun servis dia nak keep stock. Tak ada, tuan-puan. Tak ada seorang usahawan yang saya jumpa yang dia ada keluarkan produk, dan kemudian dia nak keep stock, dia nak simpan, nak peram, tak ada. Kecuali orang yang menjual komoditi, macam emas dan sebagainya lah. Emas, saham dan sebagainya. Tapi usahawan yang menjual produk ataupun usahawan yang usahawan yang dekat luar sana yang menjual produk, semestinya mereka nak clear stock. Kenapa? Supaya ada next production. Ada next production yang dia boleh bawa kepada pelanggan-pelanggan mereka yang seterusnya. Dan saya ingatkan sekali lagi, tolong jangan buang harga, tapi anda kena design satu taktik ataupun kena design satu teknik di mana pelanggan perlu mendapatkan produk anda ataupun mendapatkan produk anda ataupun membeli produk anda dengan lebih daripada 1 ataupun 2 unit. Dia ada cara dia, iaitu biasanya saya akan kongsikan dekat dalam kelas, iaitu tactical ads. Sama ada anda nak berikan PWP ataupun nak berikan secara GWP. PWP ni purchase with purchase, GWP ni lah gift with purchase. So sedikit sebanyak, tuan-puan, tentang teaser dan juga launching ini. Bila anda dah dapat satu pendekatan, anda dah selesa dengan perniagaan anda, dan bila ada produk baru, saya galakkan anda untuk start dengan teaser dahulu. Berikan pandangan, berikan introduction supaya usahawan ataupun pelanggan-pelanggan anda bersedia untuk membeli produk anda. Ada juga yang bertanya kepada saya, kalau saya dah menjalankan produk ataupun produk yang saya jual bukan produk saya, macam mana saya nak buat teaser, launching dan sebagainya? Soalan yang sangat bagus. Kerana ini adalah soalan lazim yang saya dapat. Kalau saya dah jual produk ataupun produk ni dah jual dah, tak sempat lah nak buat teaser, tak sempat dah nak buat launching. So apa yang saya perlu buat? Apa yang saya perlu buat? Macam ni. Alright. Kalau anda menjual produk orang, mungkin HQ dah buat promosi ataupun mungkin HQ dah buat teaser dan juga launching. Tapi daripada segi anda sendiri, anda pun perlu untuk buat teaser. Contoh teaser yang terdekat adalah insyaAllah dalam masa 2 hari lagi saya akan menjadi distributor secara sah untuk produk sekian-sekian-sekian. So anda dah boleh mula mendapatkan produk sekian daripada saya. Itu contoh teaser. Lepas 2 hari ataupun lepas 3 hari, apa yang anda buat pula? Anda pergi, sekali lagi ada announce, Alhamdulillah produk dah sampai dekat tangan saya. Siapa yang berminat untuk dapatkan produk ini, sila WhatsApp saya sekarang. Sila message saya sekarang ataupun sila call saya sekarang. Ataupun pergi ke laman web sekian-sekian-sekian untuk dapatkan produk ini. So itu adalah cara macam mana kita nak buat teaser jika anda dah ada produk yang dah jalan pun produk, tapi ataupun kita ambil produk orang sebagai kita punya produk. Itu adalah cara dia macam mana untuk anda nak start dengan teaser dan juga launching. So ini adalah 2 step yang pertama yang ramai usahawan jarang praktikkan. So insyaAllah lepas anda boleh start dengan teknik yang baru ini supaya dia boleh beri impact yang lebih besar kepada perniagaan anda. Dan
Begitu juga dengan koperasi. Okey, perniagaan koperasi ni kebiasaannya perniagaan yang lebih besar, okey, ataupun yang yang mengumpulkan modal yang lebih banyak, okey. So tak salah koperasi untuk start dengan teaser, juga start dengan launching. Kenapa? Daripada segi awal penubuhan koperasi itu sendiri telah menunjukkan tentang betapa bagusnya teknik teaser itu sendiri. Jika tidak, takkan anda mampu menubuhkan koperasi kalau anda tak memberikan pandangan ataupun anda tak memberi idea tentang penubuhan koperasi sampailah tertubuhnya koperasi anda, sampailah koperasi anda berjaya untuk menjana pendapatan. Okey, so selepas terjadinya ataupun selepas tertubuhnya koperasi, teruskan teknik yang sama, teaser ini, dan juga teruskan teknik launching ini terhadap perniagaan-perniagaan anda. Okay. So daripada segi situ kita dah nampak dah sebenarnya perniagaan koperasi ini ataupun macam mana mereka menubuhkan koperasi itu sendiri. Okay, sebenarnya telah kita dah start dengan teaser tu. Kita menyampaikan message kepada kawan-kawan kita, weh, kita nak buka koperasi ni, jom join, jom support. Okay, jom menjana sama-sama, insyaAllah. Okay, dan sekali lagi saya suka dengan salah satu teras yang dibawa oleh IKM, iaitu teras keusahawanan ahli koperasi yang memanggil usahawan dalam koperasi untuk menjadi usahawan. Okay, ahli-ahli menjadi usahawan. Okay. So, itu adalah 2 step yang pertama. Okay. Anda masih bersama dengan saya, anda masih segar pada hari ini. Okay, insyaAllah kita akan teruskan pada topik yang ketiga ataupun step yang ketiga. Alright, anda boleh perhatikan di skrin anda untuk step yang ketiga adalah yang saya nak bawakan di sini kepada anda adalah macam mana caranya selepas kita buat teaser, selepas kita buat launching, apa perkara yang kita perlu buat. Okey, sebab tadi kita dah buat teaser, kita dah tarik orang, kita dah tarik perhatian orang. Kita dah buat launching, kita dah bersedia untuk menerima jualan. Dan apakah sebenarnya supporting element dekat dalam dua-dua teknik ni? Yang anda boleh perhatikan dekat skrin anda adalah thematic. Apa maksud thematic, tuan-puan? Thematic ini adalah bertema. Okay, tematik ni adalah bertema. Okay, bertema ni maksudnya kita ada satu tema yang kita bawa selari dengan kempen kita. Okay, tema ini kemungkinan kita akan nampak macam mana kita nak design tema. Okay, kita sebagai contoh, anda boleh perhatikan dekat slide anda. Okay, anda boleh perhatikan slide anda. Saya ada memberi contoh macam mana kita nak bawa tema ini kepada pelanggan-pelanggan kita di luar sana. Okay, bila kita bercerita tentang tema, apa yang anda perlu perhatikan adalah kita kena tengok macam mana situasi ini berlaku. Okey, apa sebenarnya yang kita nak bawa? Apa sebenarnya perkara yang boleh menarik perhatian orang yang selari dengan pergerakan produk kita. Sebentar ya, kita punya slide dia tak keluar. Okey, tapi tak apa. Dalam kita menanti kita pergi ataupun bertukar slide, okey. Apa yang saya nak perhatikan yang saya nak bawa kepada anda adalah sebagai contoh. Okay, bila kita buat satu tema, right? Tema ini yang akan membantu pelanggan-pelanggan anda, okay, mengikut jalan cerita yang telah anda design. Okay. Kita nak bawa pelanggan-pelanggan kita untuk sentiasa menjadikan kita, jenama kita ataupun produk kita ni sebagai salah satu produk yang sentiasa berada di pemikiran mereka, iaitu top of the mind. Okay, kalau anda perhatikan dekat skrin anda, saya bawakan satu contoh yang sangat-sangat unik yang ada di negara kita, dan saya pasti semua orang dekat luar sana pernah tengok iklan seperti ini. Okay, mungkin kita nampak benda ni dalam bentuk billboard ataupun offline, tapi ini adalah salah satu cerita yang sangat menarik yang anda boleh bawa kepada dunia online anda. Okay, seperti yang saya ingatkan tadi, kita kena jalankan perniagaan ataupun kita kena jalankan pemasaran secara online dan juga offline supaya konten marketing kita selari, tuan-puan, dan orang boleh nampak kita di mana-mana sahaja. Okay, kalau anda perhatikan dekat slide ataupun anda perhatikan dekat skrin anda, saya bawakan satu contoh billboard yang sangat unik dan sangat viral pada tahun sekitar 2018-2019 macam tu. Okay, kalau anda perhatikan dekat situ, apa yang dia nak bawa, apa yang syarikat ini nak bawa adalah dia nak bawa satu ataupun dia nak menceritakan tentang produk-produk yang ada pada perniagaan dia. Okay, apa produk yang ada? Kalau anda perhatikan, kita kat situ ada french fries yang disusun menjadi tiang gol. Okey, nugget menjadi bola, tuan-puan. Okey, yang fries disusun menjadi tangga batu cave.
Lepas tu kalau anda perhatikan sekali lagi dekat Kuala Lumpur, aiskrim dibuat menjadi KLCC. Okey, dan yang paling saya suka tuan-puan, yang bawah tu kalau anda perhatikan ada Gunung Kinabalu. Dia menggunakan aiskrim saja tuan-puan. Okey, yang kempen yang berasaskan tema ini dia sangat memberi kesan kerana apa, dia boleh memberi kita secara tak langsung publicity secara percuma, dan kita akan membuatkan mereka berada dekat top of the mind. Kita berada dekat top of the mind mereka. Okay, kalau kita belajar tentang sales funnel, okay, the first is adalah awareness. Ini adalah salah satu cara untuk kita nak dapatkan awareness daripada kita punya pelanggan. Okay. So anda boleh perhatikan dekat skrin anda, kita nampak susunan gambar-gambar makanan sebenarnya, okey. Dan kalau anda perhatikan dekat Terengganu, okey, ada, jom kita tengok penyu telur. Nampak tak? Okey. Jom kita nampak penyu telur dekat situ. So apa yang idea yang anda boleh dapat daripada sini adalah kita bawakan perkara ini kepada online. Okey, kita bawa penceritaan yang sama kepada online, dan dekat sinilah orang akan nampak betapa ada jalan cerita, betapa seronoknya nak mengikuti perkembangan kita dalam situasi ataupun dalam perniagaan kita secara online. Okey, kalau anda perhatikan yang kedua itu. Okey, so dekat sini tuan-puan, saya ingin memberikan sedikit guideline, okey, macam mana untuk anda nak membina tema dekat media sosial. Okay. So kalau anda perhatikan dekat skrin, okay, kita boleh tengok next slide. Okay. Kalau anda boleh perhatikan dekat next slide, kat sini, macam mana cara untuk anda nak membina tema. Okay. Ini adalah the simple guideline, okay, ataupun guideline yang sangat mudah yang anda boleh buat. Apa yang anda boleh buat, saya percaya anda bersama dengan buku nota anda. Apa yang anda perlu buat, just senaraikan bulan-bulan yang ada setiap tahun lah. Boleh ada setiap tahun lah. Maksudnya kita ada Januari, Februari sampailah Disember tuan-puan. Okay. So you buat satu garisan timeline, dan you pick the point daripada Januari sampai Disember. Okay, mungkin sekarang ni Januari tak ada lah kot, kita dah bersama dekat bulan April. Okay, kita dekat bulan April. Ataupun macam ni, kita pergi pada next slide. Okay, kita tengok pada next slide. Macam mana cara yang sebenarnya untuk nak buat tema ataupun nak design tema. Okay, contohnya kita bermula dengan bulan April. Okay, apa yang ada pada bulan April? Apa peristiwa yang ada pada bulan April yang kita sambut, ataupun peristiwa yang ada pada bulan April? Okay, kalau anda perhatikan dekat slide, pada bulan April kita ada apa tuan-tuan? Kita ada awal Ramadan. Okay, dan mungkin sekarang kita berada dalam situasi COVID-19, PKP. Selingan, tolong jangan keluar rumah, stay at home, stay safe insyaAllah. Alright, so itu antara yang ada pada bulan April. Dan tuan-tuan boleh tambah lagi apa sebenarnya tema yang ada. Okay, sebelum kita boleh mencipta tema kita sendiri tuan-puan, tak ada salahnya untuk kita nak ikut tema yang sedia ada. Okay, kita tak ada salahnya untuk kita nak ikut tema yang sedia ada, kerana dengan tema yang ada inilah kita dapat idea, okay, macam mana untuk nak membina tema. Saya tak mampu untuk nak mengajar anda tentang kreativiti tuan-puan. Okay, saya tak mampu untuk anda nak mengajar anda tentang macam mana cara nak jadi kreatif. Saya tak mampu. Tapi saya mampu tunjukkan kepada anda contoh-contoh macam mana player-player industri di luar sana melakukan pemasaran secara unik. Okay. Alright, so kalau perhatikan, itu pada bulan April. Kalau pada bulan Mei, anda boleh perhatikan kita ada Aidilfitri. Kita juga ada Hari Buruh, kita juga ada Hari Guru, dan kita juga ada Father's Day dan sebagainya. Lepas tu kita pergi pula bulan Jun, okay, kita ada kita ada apa? Kalau untuk bulan Jun kita ada Gawai Festival, okay, macam-macam festival yang kita ada. Anda boleh perhatikan sama ada nak perhatikan kalender ataupun tidak, tak ada masalah. Okay, pada bulan Julai kita ada Aidiladha. Pada bulan Ogos kita ada Merdeka, kita ada Awal Muharram. Okay, pada bulan September kita ada Hari Malaysia. Bulan Oktober kita juga ada kalau musim peperiksaan kita ada musim peperiksaan. Bulan November tuan-puan kita dah mula untuk school break ataupun cuti sekolah, alright. Dan pada bulan Disember tuan-puan kita mungkin ada banyak tarikh-tarikh yang ada seperti Christmas, kita ada back to school, okay, BTS tu back to school, okay, bukan K-pop Korea back to school kita ada kita ada New Year Eve dan sebagainya.
Okay. So daripada sini tuan-puan senaraikan satu persatu. Okay. Tuan-tuan senaraikan satu persatu list yang ada ataupun tema yang ada, dan anda dah boleh buat konten berdasarkan tema ini dahulu. Sebelum kita dapat tema-tema yang kita boleh yang kita boleh design untuk tema kita sendiri. Sebagai contoh tuan-puan, saya nak buat satu cerita. Okay. Kenapa pentingnya tema ini tuan-puan? Kenapa pentingnya tema tematik ni tuan-puan? Okay. Tema ini kenapa pentingnya? Supaya orang boleh bersedia untuk membeli apa sahaja yang kita tawarkan. Sebagai contoh tuan-puan, ada satu syarikat gergasi dekat luar sana yang pada setiap tahun, okay, kalau kita perhatikan dia tak ada produk, dia tak ada keluaran produk sendiri setakat ini, okay, melainkan servis-servis yang dikeluarkan. Apa yang dia ada hanyalah tempat untuk menjual sahaja. Okay, kalau anda tahu ataupun kalau anda perasan, pada tahun 2019 ada satu syarikat gergasi yang dia hanya menggunakan satu hari sahaja tapi berjaya untuk menjana pendapatan sehingga 38 bilion US dollar tuan-puan. Okay, 38 bilion US dollar. Okay, satu number yang sangat dahsyat. Okay, kita tengok pun ataupun kita dengar pun, wow, amazing tuan-puan. Okay, impossible. Dalam dunia realiti boleh ke sebenarnya boleh dapat macam tu dalam masa satu hari? Kalau anda tahu ataupun kalau anda perasan dekat luar sana, company ini yang kita panggil sebagai Alibaba.com. Okay. Saya rasa saya pasti anda semua tahu tentang Alibaba.com. Okay. Pada tahun 2019, okay, apa yang dia buat pada 11 hari bulan 11. Okay, pada 11 hari bulan 11, berlakunya pembelian besar-besaran ataupun sales besar-besaran dekat laman web Alibaba.com. Okay, dan Alibaba menjana sehingga 38 bilion US dollar. Itu pada 11/11/2019. Kalau kita flashback balik 2018 tuan-puan, okay, pada tahun 2018 Alibaba menjana 32 bilion US dollar pada hari yang sama. 3 tahun lepas 2017 menjana sehingga 26 bilion US dollar. Pada hari yang sama tuan-puan, apa yang ada pada 11/11 ni? Okay, 11/11 ni kalau kita tengok pada sejarah dunia, yang ada hanyalah single day. Okay, hari untuk orang-orang single. Okay, kalau pada bulan kita ada Valentine Day, tapi hari ni kita ada single day. Okay, kenapa single day? Sebenarnya Alibaba ni dia nak menggalakkan untuk orang-orang yang single ni, yang tak ada pasangan ni, untuk berbelanja. Okay, pada 11/11. Dan pada hasilnya tuan-puan, okay, dia bila kita bercerita pasal tema ni, dia bukan satu hari punya kerja. Okay, dia ada perjalanan je. Okay, dia ada perjalanan je. Tuan-tuan bayangkan pada tahun 2019, tahun lepas menjana sehingga 38 bilion US dollar, di mana kita bukan sahaja tengok perkembangan Alibaba sahaja. Okay, dekat Asia ada dua marketplace yang sangat-sangat popular dekat Asia, iaitu Lazada dan juga Shopee pun follow the same vibe. Okay, follow energy yang sama tuan-puan. Tapi yang menariknya tuan-puan, Lazada dan juga Shopee ni, dia start lebih awal. Kalau anda perasan, 9/9, okay, 10/10, 11/11, 12/12, dan baru-baru ni 4 hari bulan 4 tuan-puan. Okay. So apa yang kita boleh kaitkan dengan tema ni tuan-puan? Okay. Kalau anda perhatikan tarikh-tarikh yang ada, okay, secara logiknya dekat Malaysia contohnya kalau kita perasan 9/9, 10/10, 11/11, adakah tarikh tersebut dah waktu gaji tuan-puan? Okay, kita fikir secara logik adakah dah sampai waktu gaji, ataupun adakah tengah bulan, ataupun orang tengah berkira-kira untuk berbelanja. Tapi kalau anda perhatikan dia punya statistiknya, orang sentiasa berbelanja pada hari yang ada kala ataupun kita panggil sebagai hari sales. Ada saja sales, dan mereka menganggap ataupun spekulasi ini beranggapan yang ada berlakunya diskaun, pengurangan. Dia cuma anda perhatikan. Itu yang jadi 99, 10, 11, 11, 12 tu. Sampai keluar satu joke ataupun keluar satu lawak. Kalau bahasa Arab, la tahzan, jangan bersedih. Lazada, habis aku. Okay? Tak lawak lah. Okay? Tapi itu yang berlaku tuan-puan. Maksudnya, orang dah bersedia. Jadi kita bagi satu tarikh. Okay, kita nak launch pada tarikh sekian-sekian kerana itu adalah tema yang kita nak bawa. Okay? Dan bila anda ada tarikh tersebut tuan-puan, orang dah standby, orang dah bersedia untuk simpan something ataupun simpan cash untuk nak membeli. Okay? Hanya dengan tema sahaja.
Okay, ini dan ini ada satu cerita yang saya nak bawa lagi. Ini adalah salah seorang usahawan yang saya bimbing dan bersama dengan sahabat saya. Saya merupakan seorang trainer untuk marketing digital. Saya bawa konsep yang sama, konsep tema, konsep teaser, konsep launching. Okay, dan dia datang jumpa dengan saya ataupun berjumpa dengan kawan-kawan saya. Dia tanya, Mus, saya jual bunga tapi saya tak ada tema. Saya terdiam sekejap tuan-tuan. Seriously, you jual bunga tapi you tak ada tema? Habis Valentine tu apa? Convocation day tu apa? Tu bukan tema ke? Okay, ataupun wedding days tu bukan tema ke? Contohnya macam tu lah. Cuma yang dia nak bagi tahu, dia tak ada tema sendiri. Okay, fine, tak apa. Okay, kalau you tak ada tema sendiri, tak apa. Kalau orang yang jenis usahawan ataupun atau anda yang di luar sana, anda tiada tema, apa yang anda perlu buat? Sama dengan usahawan ni. Okay, jika perniagaan anda tiada tema, you boleh create you. Hello? Oh, kita gangguan teknikal tadi. Sebentar ya tuan-puan, berlaku gangguan teknikal. Alright. So, usahawan yang kita, maaf tuan-puan, kita kembali, mungkin ada gangguan teknikal di sana. Terima kasih kepada sahabat-sahabat yang masih setia. Okay, kita boleh sambung sedikit lagi insyaAllah. Alright, berbalik kepada rakan saya tadi, yang usahawan penjual bunga tadi. Okay, yang menjual bunga tadi, dia kata dia tak ada tema. Okay, so saya pun terjam sekejap. Tak ada tema. Okay, why don't you create your own tema? Okay, apa kata kalau anda ataupun you buat you create your own tema. Saya ingat lagi pada tahun 2018. Okay, pada tahun 2018 apa yang dia buat, dia ambil satu tarikh. Saya ingat lagi tarikh dia, 18 hari bulan 8 2018. Okay, 18 hari bulan 8 2018, dia buat satu tema iaitu Hari Memberi Bunga, tuan-puan. Okay, dengan Hari Memberi Bunga, apa yang berlaku? Dia memberi bunga, hari memberi bunga, dan dia ambil tarikh 18 bulan 8, dan apa yang berlaku tuan-puan, sales dia naik 30%. Dengan hanya satu tema sahaja, dia bagi tahu hari untuk memberi bunga pada tarikh, dengan hanya tarikh 18 bulan 8 sahaja. Okay, so itu adalah salah satu contoh untuk nak start dengan tema. Ataupun, okay, kalau anda pernah perhatikan dekat luar sana, ada satu yang kita panggil sebagai anniversary. Okay, ataupun yang kita panggil sebagai anniversary ataupun hari ulang tahun perniagaan dan sebagainya. Kan ramai yang buat sale dan sebagainya. Itu pun salah satu contoh untuk nak jadikan sebagai tema yang anda boleh create daripada sekarang. Alright. So itu saja sedikit sebanyak tentang macam mana anda nak membina konten dekat dalam perniagaan anda ataupun dekat media sosial anda. So dekat sini saya berharap dengan apa kongsian yang saya sampaikan pada hari ini dapat memberi manfaat kepada anda dan lebih memberi, boleh membuka lagi idea tentang macam mana untuk anda nak membina konten dan menyampaikan mesej kepada usahawan ataupun pelanggan-pelanggan anda di luar sana, insyaAllah. Alright, so kita tengok sedikit apa yang ada di ruangan komen. Kita nak perhatikan, kita nak raikan rakan-rakan kita. Okay, masih terdapat gangguan tadi. So, kita dah kembali semula ke siaran kita, insyaAllah. Okay, saya nak ambil contoh dua. Saya nak ambil dua soalan daripada yang ada. Salah satunya adalah, apakah tema unik yang boleh kita lakukan? Okay, apakah contoh tema unik? Contoh tema unik yang ada, yang kita boleh tonjolkan dekat dunia sekarang ni adalah sebagai salah satu contoh. Okay, kalau anda perhatikan ataupun kalau anda tengok player-player dekat luar sana, brand-brand besar dekat luar sana, cuba anda type dekat Google tentang social distance. Okay,
cuba anda type tema social distance. Okay, anda akan perhatikan banyak contoh-contoh big player dekat luar sana yang start menggunakan tema social distance. Okay, contohnya kita boleh tengok McDonald, kita boleh tengok Audi, kita boleh tengok contoh daripada Volkswagen. Okay, kita boleh tengok contoh daripada kalau tak silap saya Nike. Okay, dan kita juga boleh tengok contoh daripada Dell dan sebagainya, KFC dan sebagainya. Anda perhatikan macam mana cara mereka membawa tema ini dalam perniagaan mereka. Okay, mereka menyampaikan mesej yang sama supaya dalam waktu mungkin dalam waktu kekangan sekarang ni kita tak boleh keluar, kita tak boleh nak berniaga dan sebagainya, tapi mereka masih lagi menyampaikan mesej tentang konten yang diorang nak bawa ataupun tema yang diorang nak bawa. Dan tema yang sekarang tengah hot diperkatakan ataupun mereka tengah buat sekarang ni adalah tema social distance. Okay, so anda boleh cari dekat Google macam mana mereka create yang berkaitan dengan tema. Okay, so anda masih lagi tidak terlambat. Anda boleh terus mulakan daripada sekarang supaya dengan membina tema ini anda mampu untuk menarik lebih ramai lagi pelanggan-pelanggan anda untuk mengikuti ataupun menjadi loyal follower ataupun loyal customer anda sehingga akhirnya, insya-Allah. Alright. So soalan kedua yang saya nak raikan dekat sini adalah tadi kita ada sikit pertanyaan, macam mana untuk nak menjalankan perniagaan ni secara kita nak start dengan teaser kalau kita ni agent orang, okey, ataupun kita ni meniaga produk orang. Tadi saya dah ada sedikit sentuh, okey, terima kasih, saya ulang sekali lagi. Apa yang telah dilakukan oleh HQ ataupun apa yang telah dilakukan oleh company itu adalah daripada marketing company. Tapi kita sendiri perlu start dengan kita punya own tema, kita sendiri perlu start dengan kita punya own campaign marketing kita sendiri. Kerana itulah yang akan membawa kepada loyal customer kita dan itulah juga yang akan memberikan kesan kepada perniagaan kita sendiri. Walaupun kita menjadi agent kepada orang company-company di luar sana, tapi kita sendiri perlu ada jalan cerita kita sendiri. Okay, so dengan jalan cerita yang kita bawa, mudah-mudahan dengan idea dan juga aktiviti kita pada hari ini dapat menaik lebih banyak lagi kita punya pelanggan, sama ada pelanggan yang sedia ada ataupun pelanggan-pelanggan yang baru. Alright? Dan saya seru dekat sini kepada semua usahawan serta koperasi-koperasi di luar sana, jangan lupa untuk sentiasa menyebarkan tentang info-info berkaitan dengan produk ataupun servis anda ataupun info-info yang berkaitan dengan perniagaan anda. Even pergerakan koperasi sendiri pun yang saya nampak sangat-sangat bagus, tapi anda boleh lebih lagi ke depan dengan adanya bantuan teknologi sekarang ni untuk anda lebih menjana pendapatan, terutamanya kepada ahli-ahli koperasi yang sekarang ni tengah giat menjadi ahli usahawan, tengah giat menjadi usahawan untuk menjana ataupun untuk menjana income ataupun ekonomi diri sendiri dan juga koperasi. So akhir kata daripada saya, ini adalah sedikit kita panggil sebagai penghargaan daripada saya serta sahabat saya kerana tanda ucapan terima kasih saya kepada anda kerana setia bersama saya pada hari ini dan setia bersama Institut Koperasi Malaysia kerana memberi platform yang sangat-sangat bagus untuk menimba ilmu. Dan apa yang kita perhatikan dekat Institut Koperasi Malaysia ni banyak sangat platform serta tempat yang sangat-sangat selesa untuk anda nak menimba ilmu dengan dengan modul-modul yang sangat-sangat diperlukan oleh usahawan. Stay tune bersama Institut Koperasi Malaysia. So dengan ini sedikit hadiah daripada saya, anda boleh layari ilmuh.com, ilmuh.com untuk mendapatkan video panduan iaitu fungsi FB Ad secara percuma. Anda hanya perlu masuk ke ruangan shop dan isikan kupon iaitu bicara ilmu sempena kita meraihkan Institut Koperasi Malaysia yang memberi platform ini kepada saya. Dan di ruangan check out nanti pilih untuk buat bank transfer untuk mendapatkan modul ini ataupun video ini secara percuma.
Okay, so itu sahaja daripada saya. Jika ada yang tersilap, kekurangan daripada pihak saya, gangguan-gangguan yang kita tak dapat yang kita tak mampu untuk nak elakkan dan sebagainya, saya ucapkan maaf banyak-banyak. Okay, dan saya ucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada Institut Koperasi Malaysia serta anda semua yang sentiasa bersama dengan saya pada hari ini, insyaAllah. Okay, jika ada apa-apa yang anda ingin suarakan ataupun anda ingin buat pertanyaan, anda boleh hantarkan email ke ilmu.com, okay, untuk mengetahui dengan lebih lanjut tentang apa strategi tentang content marketing yang anda boleh develop bersama-sama untuk untuk meningkatkan lagi perniagaan anda di masa akan datang, insyaAllah. So dengan itu, terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada semua. Terima kasih Kementerian Pembangunan Usahawan dan juga koperasi. Terima kasih juga Institut Koperasi Malaysia. Terima kasih kepada usahawan-usahawan di luar sana. Terima kasih kepada ahli-ahli koperasi. Terima kasih kepada koperasi-koperasi yang bersama dengan saya pada hari ini. InsyaAllah sentiasa jadikan page Institut Koperasi Malaysia ini sebagai page pertama anda, dan jangan lupa untuk set see first. Okay, untuk mengetahui tentang info-info terbaru, ilmu-ilmu yang terbaru yang akan disampaikan melalui page ini. Okay, so itu sahaja daripada saya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.